لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق من رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين ومنعم الشاكرين. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. سبحانك اللهم خير مؤلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى هاديا وبنى البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول تنزيلا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adik kita Akhi Muhammad Adli Hafizahullah wa ra'ah, Musa Majlis Syekhuna Al-Karim Al-Mukarram Al-Musnid Al-Syekh Muhammad Husni Jinting Al-Ankati Al-Hawsafi Al-Azhari Hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana bihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Saudara kita yang dihormati Al-Ustaz Burhan Hafizahullah wa ra'ah, para masyayikh, para habaib, para asatidzah, ustadzat, ahli talaqi Majlis Ta'lim An-Nur, muslimin muslimat yang hadir datang dari luar UAE, mudah-mudahan semuanya dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikat semua yang hadir pada malam ini akan diampunkan dosanya, diberi jalan untuk kelepasan padanya dan diberi ilham untuk segala permasalahannya dan dipandang oleh Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya dan disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat beruntung pada malam ini kerana dihadiri oleh Syekhuna yang alhamdulillah sudi untuk hadir ke majlis ta'lim kami yang tidak seberapanya ini. Syekhuna hadha ba'idun min ayunina qaribun fi qulubina. Haqqan Syekh kita Syekh Al-Husni, Syekh Muhammad Husni Jinting, walaupun jauh duduk di Medan, di Indonesia, jauh daripada mata kita, tapi insya-Allah dekat dalam hati kita. Karena itu kita sentiasa dahaga dan ingin akan kedatangan beliau di bumi UAE ini. InsyaAllah apabila suatu tempat itu didatangi oleh orang yang saleh, maka tempat itu akan dinaungi rahmat oleh Allah SWT. Kita mulai majlis malam ini tadi dengan Masya Allah bacaan qasidah, semuanya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sufyan bin Uyainah menyebutkan Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan nama orang-orang yang saleh, maka turun rahmat di kawasan itu. Ini hanya menyebut nama orang-orang yang saleh. Macam mana menyebut nama Sayyidus Salihin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan maulid itu menarik rahmatnya Allah. Imam Jalaluddin As-Sayuti beliau menyebutkan ma min baitin wala mahallin wala masjidin yuqra fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa haffatil malaikah ahla hadzal makan wa 'ammahumullahu birrahmati warridwan. Tidak dibaca di suatu tempat ataupun suatu kawasan ataupun suatu masjid akan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan di situ nanti akan dinaungi oleh para malaikat. Orang yang hadir di dalam majlis itu
dan Allah akan mentakmimkan, akan meluaskan, akan merahmat dan ridwan keredaannya kepada siapa yang hadir dalam majlis itu. Kerana ini adalah majlis yang mulia, majlis membesarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini tanda kegembiraan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Al-Imam Wajibuddin Al-Dibai menyebutkan, "Lau amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan lakana wajib." Kalaulah kita ingin buat maulid ini every day, kulla yawmin, untuk menyambut maulidnya sallallahu alaihi wasallam, lakana wajib, maka menjadi wajib. Sebab kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Orang kafir yang bergembira dengan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendapat akan suatu anugerah, disebut dalam banyak kitab, antaranya disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Demikian Al-Imam Al-Baghawi dalam Minhajus Sunnah. Demikian Al-Imam Ibn Kathir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Imam Abdul Razak di dalam Musannifnya. Demikian Al-Imam yang lain menyebutkan tentang sahnya riwayat Abi Lahab itu ketika mendengar perkabaran daripada hambanya Thuwailah akan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ataqahu, lalu dia pun membebaskannya kerana cinta dan suka dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dikatakan dia mendapat sedikit keringanan dalam neraka itu. Hukumannya pada setiap hari Ithnain, iaitu dapat sedikit air daripada hujung jarinya. Maka kerana itu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, beliau menukilkan apa yang disebut oleh Al-Hafidh Al-Imam Syamsuddin Ibn Nasaruddin Ad-Dimashqi tentang perkara ini. Idza kana hadha kafiran ja'a dhanbuhu itabat yadahu fil jahim mukhallada hatta annahu fi yawm al-ithnain da'iman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada. فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. Masya Allah. Kalaulah ini Abi Lahab sudah sah terbelenggu tangannya di dalam api neraka, hatta annahu fi yaumil itsnain daiman, datang pada dia hari Itsnain selalunya, yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada, diingatkan sedikit akan adabnya. Karena dia gembira dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilepaskan akan Thuwailah ini hendak. Fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhidan sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seorang itu dia bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya, bagaimana? Masya-Allah tabarakallah. Karena itu ini kita masya-Allah buat maulid seperti akhi sebut tadi, bukan hanya di bulan Maulid tetapi juga di tiap hari. Masya Allah, setiap bulan kita buat. Hakim sambut Maulid setiap minggu. Kalau tak percaya itu dengar hari Khamis dan Jumaat setiap minggu. Masya Allah, Hakim sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ana rasa kurang selesa bila berbicara di hadapan Syekh kita ini. Walaupun tajuk yang dibagi pada anak iaitu adab-adab talaqi. Masya Allah, tabarakallah. Anak sangat terbiasa sekali berbicara di hadapan Syekh. Cukuplah anak berbicara sedikit malam ini. InsyaAllah yang lebihnya nanti itu makan dapat faham InsyaAllah melalui sir Syekh kita biiznillah. Jadi kalau nanti semua faham biiznillah ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. La yatakallamu fi hadratil kabir ila al-kabir. Tidak ada yang berbicara di majlis yang besar melainkan orang yang besar. Alladhi yatakallamu fi hadratil kabir, hadha yadullu ala annahu saghir. Orang yang berbicara di hadapan majlis yang besar, hadapan syekh yang besar, maka dia sebenarnya orang yang kecil. As-saghiru hadha ana. Yang kecil ini adalah ana dekat sini. Kerana itu masya-Allah tabarakallah. Walakin qila al-inqitalul amr qila khairun min al-adab. Adab, bagaimanapun dikatakan
kita buat apa yang diamanahkan, walaupun dia yang sedikit tidak kena, sebab bila ada syekh sebenarnya kita tidak berbicara. Walakin qila, dikatakan khairun min al-adab, boleh lebih baik sedikit daripada adab. Fa'aqulul faqir ilallah al-qadir, tentang adab-adab talaqi itu banyak kita, alhamdulillah, Syekhuna Syekh Husni di Majlis Ta'lim An-Nur, alhamdulillah, adik-adik kita di sini belajar talaqi. Ini namanya talaqi, alhamdulillah. Talaqi ini tidak dapat di kelas, tidak dapat di mana-mana, melainkan di majlis ilmu yang khusus menjaga akan adabnya. Karena itu disebut oleh Al-Habib Hasan Ibn Umar Ibn Abdullah Ash-Shatiri. Beliau ni alim, Masya Allah. Dalam kitabnya Amalil Yawmi wal Laylah, tentang adab penuntut ilmu. Hendaklah kamu menjaga, kata beliau, title penuntut ilmu. Sebab talibul ilm itu adalah title yang sangat mulia, wa huwa syarafun, adalah suatu yang sangat mulia. Kerana itu dimuliakan oleh Allah, sehingga malaikat menurunkan sayapnya kepada talibul ilm. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Allahumma ij'alni wa ij'alkum minhum. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm. Sesiapa yang memudahkan jalannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam syurga. Allahumma ij'alni wa ij'alkum minhum. Kedua, malaikat. Sesungguhnya malaikat menurunkan sayapnya, Masya Allah, kepada orang yang menuntut ilmu sebagai suatu ikraman wa ta'ziman wa tashrifan, suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah, sehingga malaikat yang sangat mulia itu menurunkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu. Masya Allah. Ini penuntut ilmu. Bagaimana orang yang mengajar ilmu? Min babil aula. Yang kedua, beliau mengatakan, sebelum menuntut ilmu, fajaddid niyataka billah, perbaharui niatmu itu ikhlas kepada Allah. Sebab itu kita diajar oleh Imam Umar bin Ali bin Haddad, sebelum kita nak baca, kita nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tartib wa tadakkur wa tartib sampai akhir. Supaya apa? Supaya kita niatkan ikhlas kepada Allah. Seterusnya beliau mengatakan, Tullabul ilm itu la tajlis fi majlisil ilmi illa wa anta mutawaddi'un. Jangan kamu duduk dalam majlis ilmu melainkan kamu berwuduk. Wa in amkan, kalau kamu boleh, maka hendaklah fastaqbil lil qiblah, hendaklah kamu menghadap kiblat. Kerana beliau mengatakan menuntut ilmu dengan berwuduk dan menghadap kiblat adalah sababun lil futuh, sebab untuk mendapat futuh kurniaan Allah Azza wa Jalla. Futuh terbuka, apa yang terbuka itu macam-macam Allah Azza wa Jalla kurniakan. Kerana itu usahakan. Kemudian hendaklah kamu, kata beliau, fa'akrimil masyayikh wassalihin, hendaklah kamu memuliakan orang-orang yang salih dan para gurumu itu. Muliakan ia, wa waqiru, hendaklah kamu memuliakannya. Kerana beliau mengatakan, disebut oleh orang-orang yang muhaqqiqun, bahawa orang yang memuliakan gurunya dan beradab dengannya, mereka itu akan dikurniakan Allah dengan umur yang panjang. Sesiapa yang tidak memuliakan gurunya, fahuwal aks, maka dia sebaliknya. Yang memuliakan gurunya, insya-Allah panjang umurnya. Orang yang tidak memuliakan gurunya, sebaliknya akan pendek akan umurnya. Baik. Duduk di dalam majlis ilmu itu dengan beradab sekali, dengan dilunjurkan kakinya ke arah orang yang mengajar ataupun gurunya. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, seperti yang disebut oleh Al-Imam Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ketika beliau mentaklimkan kitab Risalah Mustarsyidin karangan Al-Imam Al-Muhasibi, beliau mengatakan, Imam Abu Hanifah qala, berkata Imam Abu Hanifah, ma madattu rijlayya nahwa baiti Imam Muhammad.
tidak aku melunjurkan kakiku menghadap ke rumah Imam Ahmad. Itu ketika beliau di dalam rumah. Dikatakan wa kana baiti wa baitihi adalah antara rumahku dengan rumahnya sab'a sikat, 7 jalan yang lurus. Lurus maksudnya jauh. 7 jalan yang lurus. Beliau berada di dalam rumah, tidak sanggup untuk melunjurkan kakinya menghadap ke rumah gurunya Hammad bin Sulaiman, ikraman wa ijlalan wa tashrifan wa ta'ziman lahu, kerana memuliakannya. Lihat ilmu Imam Ahmad, ilmu Imam Abu Hanifah an-Nu'man, masya-Allah, tabarakallah. Dan pengamalannya, barakah beliau berguru dan mendapat barakah ini. Beliau seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya Al-Khairat Al-Hisan fi Manaqib Al-Imam Abi Hanifah an-Nu'man, ketika di akhir hayatnya Al-Imam Abu Hanifah itu kencang dia masuk dalam penjara, kata Nasar masuk dalam rumahnya ingin menangkapnya. Beliau wani, kamu jangan pijak, kamu boleh pijak di seluruh rumahku, tapi jangan pijak di kawasan ini, tempat aku ini beribadat. Dan di sini aku telah khatam 7,000 kali Al-Quran. Khatam 7,000 kali Al-Quran. Masya Allah, berkat kerana dia akan menjaga adabnya dengan gurunya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan tasafahtu, aku membuka kitab di hadapan guruku slow. Slow maksudnya perlahan, supaya jangan sampai didengar oleh guruku Imam Malik rahimahullah ta'ala alaih. Masya Allah, tabarakallah. Al-Imam Ar-Rabi' menyebutkan aku tidak berani minum, sedangkan Imam Syafi'i melihatku aku minum, melihatkan aku minum. Ini adab yang luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Demikian kalau adab ini dijaga, insya-Allah Allah akan bagi rahmat, fuyudat, khairiyat pada orang yang menjaganya. Demikian kata Al-Imam, kata Sayyid Al-Habib Hasan bin Umar bin Abdullah Syatiri, hendaklah penuntut ilmu itu sentiasa ada pen dan ada kertas yang untuk mencatat. Sebab ada ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu adalah macam sayd, macam binatang yang lari-lari. Dan masya Allah, yang penulisan itu adalah yang mengikatnya. Sebab kita bukan macam orang Arab, tremendous, setengah sekali saja macam Abu Hurairah, masya Allah, terus dengar dan terus ingat, masya Allah, tidak lupa lagi. Kita tambah lagi orang Melayu banyak makan nasi kan, masya Allah. Nah, masya Allah, tabarakallah. Demikian beliau mengatakan, hendaklah muliakan kawanmu yang belajar denganmu sekali, kawan yang belajar dengan kita. Jangan sombong dirimu, tapi tawadhu. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu kerana Allah, maka dia akan diangkatkan oleh Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, yang akhirnya, maka hendaklah memuliakan ilmu itu, memuliakannya dengan jangan diletak kitab itu di lantai, jangan memegangnya dengan tidak beradab, dan memuliakan dia kalau disusun buku itu, maka kitab agama atas kitab chemistry, atas kitab history, atas kitab biology, dan atas kitab Doraemon dan sebagainya. Muliakan dia seperti mana kamu muliakan guru, insya-Allah. Dan banyak lagi rujuklah kitab Ta'lim al-Muta'allim, Tariq al-Ta'allim dengan Al-Imam Syekh Az-Zarnuji. Demikian kitab Makanatul Ilm wal Ulama dengan Syekhina Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Abu Al-Banjari. Mohon maaf pada Syekhina sebab panjang bercakap malam ini. Kepada semua sekali, mudah-mudahan kita lupakan perhatian kita pada apa yang akan diucapkan oleh Syekh kita sebentar lagi untuk kita mendapat barakah dan kita amalkan. Selepas itu, hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'afwu minkum.
على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak berterima kasih, tidak menghargai manusia, maka dia tidak menghargai, tidak berterima kasih kepada Allah SWT. Maka saya panjatkan ribuan terima kasih, banyak-banyak terima kasih pada pengurus majlis yang menjemput saya untuk menyampaikan tausiah. Wallahi, dengan rasa rendah diri, al-fakir ni tak ada apa-apa. Nak bagi tausiah tu jauh sangatlah. Bahkan niat ana datang ke sini bukan untuk menyampaikan apa-apa kata-kata, tapi niat ana datang untuk belajar erti hubbun Nabi yang ada pada kalian. Maka dengan sebab itu saya rasa penting. Tapi oleh kerana Syekh telah memberi saya amanah untuk menyampaikan sesuatu mengenai hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tajuk ialah siapa cintakan Nabi. Allah, saya masih lagi nak belajar macam mana arti cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata guru kami Al-Habib Omar bin Hafiz, beliau sebut antara tanda cintakan Nabi SAW itu adalah dengan berbanyak-banyak selawat. Dan kehebatan dan kemuliaan yang ada padanya itu Masya Allah besar sekali. Saya memetik satu kisah yang diceritakan oleh guru kami Al-Muhaddis Syekh Majid Al-Iraqi, Al-Qadi Al-Naqshbandi Tariqatan. Beliau sebut pernah satu ketika waktu zaman Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala an, ada seorang hamba Allah, dia bertawaf. Bila dia tawaf, dia angkat kaki dia lama sikit, dia turun. Lama sikit dia turun, gitulah. Tak boleh dia buat tempat kecil ni. Jadi bila dah habis dia tawaf, Imam Hasan Al-Basri pergi dia pegang. Katanya, wahai pemuda, kenapa kamu tawaf macam tu? Sepatutnya dah komplit lama dah. Dia komplit pekerjaan baru komplit. Dah dia tarik, angkat kaki, angkat. Dia kata, bila aku angkat kaki aku akan berselawat pada Nabi SAW. Dan bila aku letakkan, aku akan berselawat pada Nabi SAW. Kerana ada cerita dia. Dia kata, satu hari bapa aku ni, dia kata, seorang yang soleh. Tapi Masya Allah, waktu dia meninggal, tiba-tiba rupa dia berubah jadi khinzir. Jadi khinzir. Aku terkejut. Bapa aku ni dikenali ramai orang. Jadi aku nak buat macam mana? Aku sorokkan kematian ayah aku. Aku selimutkan jasad dekat rumah. Bila orang tanya ayah aku mana, aku cakap ayah aku tadi. Sampailah satu malam dia kata, datang seorang dengan jalannya yang laju dan berbau wangi. Kemudian dia pergi pada jenazah ayah aku, dia pegang pada kepala dan dia bacakan sesuatu. Maka berubah ayah aku ni tadi daripada khinzir menjadi orang. Kemudian waktu dia lalu, aku pegang dia. Aku tanya, mana anda? Siapa kamu? Kemudian dia kata, aku Rasulullah. Aku Rasulullah. Tanya, ada apa ya Rasulullah? Apa yang telah bapa aku buat? Kata Rasulullah, ayah kamu telah membuat satu perkara yang begitu berat di sisi Allah. Maka dia mendapat azab dekat dunia ni. Allah kukuhkan, Allah hinakan dia dengan untuk kamu jadi dosa. Tapi ayah kamu ni ada satu amalan dia buat sentiasa mula zaman. Apa dia? Bila saat dia makan, dia ingat. Bila dia keluar rumah, dia ingat. Bila dia melangkah, dia ingat. Pada setiap kali berat bagi. Maka tak nanti syafaat aku kat akhirat, kat dunia lagi aku dah bagi. Masya Allah. Itu yang jaga selawat. Bahkan di akhirat esok, orang-orang yang banyak selawat ni tadi mendapat keutamaan di sisi baginda Nabi SAW, sebagaimana yang kalian tahu. Maka banyak-banyakkanlah selawat Nabi SAW. Saya kongsikan kepada kalian juga yang pada guru kami Al-Muhaddis Syekh Majid Al-Iraqi,
Dia sebut sebagaimana yang kalian tahu, bila kita berselawat pada Nabi SAW sekali, maka Allah akan balas 10 kali pada kita. Tapi bila kita nak berselawat, menyebabkan makan masa atau bagaimana, kita tak dapat selawat yang banyak. Jadi kata Syekh Majid begini saja, kamu sebut nama Nabi SAW, kemudian kamu katakan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu kekalkan takbir, dalam seminit kamu dapat 50 kali selawat. Berarti kamu telah mendapat 500 kali keampunan daripada Allah SWT. Bahkan kata guru kami Syekh Ali Jumaah, beliau sebut, Mufti Agung beliau sebut, selawatnya ada satu kesenaman yang berbeza dengan ibadah dia. Apa dia? Kubilah salawatu minal bidah. Diterima bacaan selawat tu walaupun orang tu berniat untuk dia. Ya, dia nak menunjuk suara dia sedap, suara dia nak menarik perhatian orang, tapi dia tetap dapat kebaikan dia. Itu hebatnya selawat. Tapi kalau solat tu, itu zikir habiskan, ya, habis. Kalau dia ubita itaman akhadha minni dakhalan nar. Ya itu sebenarnya itu siapa yang ambil daripada aku masuk ke neraka. Tapi selawat tidak, Masya Allah. Jadi memandangkan Syekh telah datang, saya terkenal sabda Nabi SAW, man la yarham la yurham. Siapa-siapa yang tidak mengasihi, tidak dikasihi. Jadi bila mengenangkan saudara-saudara semua datang jauh, malah ada pula kat belakang sana sahabat Ana yang lagi kuat betul lagi dia, Ana malu. Ustaz Fawaz kita dan juga sahabat-sahabat yang lain yang datang untuk meneguk ilmu dalam keadaan kehausan, kelaparan, tiba-tiba mendengar perkataan orang jahil, Allah, saya minta maaf banyak-banyak kerana telah menyempitkan masa kalian. Maka saya serahkan pada yang sebagaimana Nabi SAW sabda, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para Nabi. Maka kalau nak bercakap tentang hak Nabi SAW, kemuliaan Nabi SAW, kedudukan Nabi SAW, yang paling layak itu adalah ulama. Maka saya seorang pelajar, seorang penuntut, wajarlah mendengar tausiah daripada ulama. Maka saya serahkan dengan rendah hati, dengan sebesar kemaafan kepada kalian. Saya serahkan kepada Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.